give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Pemahaman dan amalan integriti dalam pengurusan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan integriti. Kita sering mendengar ayat ini di kaca TV, terutamanya apabila sedang membincangkan tentang tanggungjawab seseorang, terutamanya yang berkait rapat dengan keadilan dan kejujuran. Perkataan integriti ini berasal dari kata Latin, iaitu integer yang bermaksud lengkap atau keseluruhan. Secara amnya, integriti adalah sifat jujur dan patuh, iaitu melaksanakan tanggungjawab dengan jujur dan tidak memanipulasi hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Setiap orang perlu mempunyai sifat integriti ini supaya dapat menaikkan martabat diri dan juga untuk memperoleh kepercayaan daripada persekitaran mereka. Seterusnya, kita dapat mengetahui sama ada seseorang itu mempunyai sifat integriti ataupun tidak. Orang yang berintegriti adalah orang yang jujur dalam setiap perbuatannya dan juga melaksanakan tanggungjawab mereka sebaiknya. Integriti perlu diajar dan diterapkan pada anak-anak sejak kecil lagi, iaitu dengan mengajar mereka berlaku amanah, jujur dalam perbuatan dan juga dapat menjaga kepentingan umum, atau lebih mudah difahami, mempunyai sifat empati terhadap orang lain. Nilai-nilai ini sering dilihat dalam kehidupan seharian kita, iaitu di tempat kerja, kawasan kediaman dan juga di barisan pemimpin negara kita. Sebagai seorang pemimpin negara, beliau harus mampu menggalas tanggungjawab yang besar demi menegakkan keadilan umum tanpa mengira bangsa supaya mereka dapat menikmati hak mereka sebagai rakyat Malaysia dengan aman dan tenteram. Pemimpin juga perlu mempunyai sifat yang baik supaya rakyat lebih percaya bahawa beliau mampu membimbing negara ke arah yang lebih cemerlang. Objektif seterusnya adalah tahap integriti akan menunjukkan tahap bersurut sesebuah organisasi maupun negara itu sendiri. Disebabkan tahap integriti yang rendah dalam sebuah negara dapat melahirkan individu yang korup seperti negara jiran kita iaitu Indonesia dan Filipina. Kajian literatur yang kami dapat adalah menurut Azrin Ibrahim dan Afifi Farhana Muhammad Po'ad, pengkaji di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDIF di University Sains Malaysia USM. Amalan integriti merupakan satu nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia bagi memastikan agar setiap tindakan dan amalannya tidak termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, setiap perkara yang melanggar prinsip moral seperti salah guna kuasa, rasuah seperti salah guna kuasa, rasuah adalah satu amalan yang tidak berintegriti. Kesannya, ia mampu melahirkan sifat memberontak dalam diri masyarakat serta melumpuhkan institusi ekonomi negara yang menyebabkan negara tidak dapat berkembang. Antara kesan, pemahaman dan amalan integriti dalam pengurusan Islam ialah membina masyarakat yang bersatu padu, harmoni, berintegriti, bermoral serta beretika. Pengurusan dan pentadbiran yang amanah mampu merealisasikan objektif pembangunan ummah yang berkualiti dan mampu bersaing dengan negara-negara barat yang lain dan mampu bersaing dengan negara-negara besar yang lain. Integriti kerja adalah satu integriti yang penting dan perlu ada pada diri setiap individu. Ini dapat melihatkan bagaimana seseorang melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik atau sebaliknya. Islam juga menitik beratkan nilai ini kerana dapat membentuk hati dan tingkah laku seseorang. Integriti kerja dapat dirungkaikan melalui tiga perkara. Yang pertama adalah al-haq, iaitu kebenaran yang bermaksud bagaimana seseorang bertindak dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang keji dan kotor seperti rasuah dan judi perlu dibanteras dan dihapuskan kerana ianya memberi kesan yang buruk terhadap diri dan orang lain. Seterusnya ialah al-ikhlas, iaitu sifat kejujuran dalam melakukan pekerjaan hingga selesai dan tidak mengharapkan sebarang imbuhan ataupun balasan. Sebagai pekerja, perkara seperti membodek bos dan membazir masa perlu dielakkan kerana ianya memberi persepsi yang buruk terhadap rakan sekerja dan juga merugikan syarikat. Akhir sekali ialah al-ilmu. Berilmu adalah teras dalam melahirkan insan yang berintegriti. Setiap Muslim juga perlu menimba ilmu untuk memperoleh akal yang sihat.
Ilmu itu sangat penting kerana tanpanya seseorang tidak dapat membuat keputusan sama ada betul ataupun sebaliknya. Integriti komunikasi berdasarkan Islam, yang pertama ialah kaulan sadida, berkata-kata dengan jujur. Yang kedua adalah kaulan ma'rufah, bermaksud menyeru orang melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah kaulan baligha, perkataan yang memberi kesan sehingga ke lubuk hati. Yang keempat adalah kaulan masyurah, berkata-kata dengan mudah supaya memudahkan orang lain untuk memahaminya. Yang kelima adalah kaulan karimah, berkata-kata dengan perkataan yang mulia. Yang terakhir adalah kaulan layyinah, berkata-kata dengan nada yang lembut dan penuh kemesraan. Perbincangan mengenai integriti dalam kewangan lebih memfokuskan kepada pengurusan kewangan dalam sesebuah organisasi. Pengurusan kewangan merujuk kepada proses perancangan, pengagihan dan penggunaan tenaga manusia, modal wang tunai, barangan aset dan perkhidmatan dalam sesebuah organisasi. Pelaksanaan bagi kesemua proses ini haruslah mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan dengan pematuhan kepada undang-undang dan arahan. Pengurusan kewangan yang cekap akan memastikan tidak akan berlakunya pembaziran dalam penggunaan sumber manusia yang terhad, wang, bahan mentah, teknologi dan lain-lain. Inilah yang dimaksudkan dengan integriti dalam kewangan. Bagi memastikan accountability dalam pengurusan kewangan ini, beberapa kaedah pengukuran telah diwujudkan seperti Indeks Persepsi Rasuah CPI, Star Rating, Laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun JPKA, Laporan Ketua Audit Negara, Sistem Pengurusan Accountability dan Integriti Sektor Awam SPAI. Selain itu, aduan atau maklum balas pelanggan juga turut diambil kira dalam usaha untuk memastikan keberkesanan dan jaminan ke atas sikap accountability dan integriti sesebuah organisasi. Sebagai contoh, dalam pemantauan terhadap pelaksanaan kontrak yang ditawarkan oleh mana-mana institusi kewangan di Malaysia, adakah dilaksanakan mengikut prosedur yang telah dipersetujui atau tidak adalah dengan perlu melalui proses audit syariah. Ia berperanan bagi memastikan setiap keputusan Majlis Pengawasan Syariah dilaksanakan dengan betul dan tepat oleh institusi kewangan tersebut. Integriti masa. Seseorang itu dikatakan mempunyai integriti apabila dia bertindak atau berkelakuan secara konsisten. Masa amat penting dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam menguruskan sebuah organisasi. Kerana masa juga diibaratkan seperti emas dan perak. Masa tidak boleh dibazirkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-As ayat 1 hingga 3. Dalam rangka kerja masa, integriti di tempat kerja, masa yang ada mestilah diisi dengan kerja atau aktiviti yang memberi manfaat kepada diri dan organisasi kerja. Budaya integriti perlu sentiasa digalakkan dan dicontohi dalam kalangan generasi muda kerana mereka sering disanjung oleh masyarakat sebagai aset masa depan negara. Budaya integriti perlu diterapkan sejak kecil dengan ajaran agama, menjadi teras bagi membina modal insan yang dapat meningkatkan pembangunan masyarakat dan negara. Amanah dan integriti adalah dua perkara yang penting yang mencerminkan keimanan seseorang Muslim. Agama juga mewajibkan penganutnya hidup bersederhana, menekankan nilai integriti iaitu kejujuran dan amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak beramanah dan tidak beragama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Secara amnya, setiap kejadian dan perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah segala perkara yang baik maupun buruk. Sifat amanah dalam sesuatu perkara merupakan tunjang dan mempunyai kedudukan yang sangat perlu ditekankan bagi memastikan pengurusan sesuatu pemerintahan itu berlandaskan ajaran Islam yang benar. Setiap individu hendaklah beriman dan istiqamah dalam mengamalkan setiap perbuatan yang disarankan oleh Islam dan mengelakkan diri daripada perkara yang dilarang. Ini kerana Allah mempunyai hak dan kekuasaan ke atas setiap makhluknya dan setiap Muslim hendaklah beriman kepadanya seperti yang telah ditetapkan dalam rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Rukun iman ini wajiblah dipegang oleh setiap Muslim, tidak kira warna kulit maupun bangsa, kerana tanpanya tidak lengkaplah iman dalam diri seseorang. Secara keseluruhannya, kita perlu tanamkan prinsip-prinsip etika ini dalam diri untuk berusaha untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah amanah dalam setiap tugas, seperti tidak mengambil rasuah dan tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan etika pengurusan kewangan organisasi. Selain itu, bertanggungjawab untuk setiap tugas yang diberikan oleh organisasi, seperti menguruskan pekerjaan harus dijalankan dengan baik dan sempurna.
Sebaliknya, prinsip yang terakhir adalah berakhlak mulia, iaitu menunjukkan contoh yang baik seperti menjaga tingkah laku yang baik. Kerana sebagai pengurus sebuah organisasi, kita membawa nama organisasi tersebut. Setiap perilaku kita akan mencerminkan organisasi tersebut. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita wajiblah memupuk nilai-nilai prinsip ini dalam diri kita supaya di masa hadapan kita dapat melahirkan generasi yang mempunyai mentaliti kelas yang pertama dan mewujudkan negara dan masyarakat yang maju di mata dunia.